So, minggu lepas kita sebut sikit tisu meristem ni. Tisu meristem ni secara umumnya adalah tisu aktif yang membahagi. Dia tisu muda sebenarnya, tisu muda yang membahagi dan dia belum lagi membeza. So senang cerita macam kalau manusia punya sel kan. Dia awal-awal kan dia macam ni, unspecialized cell. Kita panggil dia sel stem kan. Ini yang sel manusia punya. Lepas tu dia akan specialize diri dia jadi sel otot, sel kulit, sel saraf lah. Sama juga macam tumbuhan. Maksudnya tumbuhan ni, sel meristem ni adalah sel stem untuk tumbuhan. Dia yang bertanggungjawab untuk pertumbuhan tumbuhan. Okay, secara senang dia macam ni lah. Contoh ini pucuk tumbuhan. So dekat hujung dia ada meristem ni. Nanti saya terangkan lebih lanjut lah. Hujung tu ada meristem. So meristem ni dia sentiasa membahagi. Bila membahagi dia akan tambah bilangan dia. Bahagi, 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 bahagi. So bila bilangan dia makin banyak, dia akan memanjangkan batang tumbuhan tu. Dan dia membahagi secara mitosis. Jangan sebut meiosis pula. Meiosis hanya untuk sel pembiakan. So, meristem, mitosis cara bahagi dia. Ada dua jenis meristem. Yang pertama meristem apex dan yang kedua meristem lateral. Saya guna warna. Okey. Apex maksud dia hujung. Hujung mana? Hujung akar dengan hujung pucuk. Meristem lateral ni pula meristem yang ada dalam batang tumbuhan tu. Tapi dia bertanggungjawab untuk besarkan ukur lilit tumbuhan. Nanti kita akan masuk lah. Meristem lateral terdiri daripada cambium vascular dengan cambium gabus. Nanti kita akan tengok gambar. Okay, next. Cikgu harap nampak gambar ni. Okay, ni gambar meristem apex. Sini meristem apex. Apex ni hujung. So, hujung mana? Hujung pucuk. Ni pucuk ni. Okay, so hujung pucuk ni ada meristem sini. Meristem. So bila meristem tu membahagi, dia akan panjangkan pucuk tu. Panjangkan pucuk tu ke atas. Macam tu. Senang je. So meristem apex pucuk ni dia akan memanjang ke atas dan meristem apex akar ni pula dia akan memanjang ke bawah. Okay, meristem lateral pula. Yang ni gambar lebih jelas. Dalam buku teks pun ada. Yang kat luar ni nampak ini adalah cambium gabus yang kat luar ni. Dia dekat dengan epidermis. Okay, dan yang kat tengah ni adalah cambium vascular. Nanti kita akan tengok lebih detail. Next, zon pertumbuhan sel. Sebab tadi cikgu dah sebut, meristem ni bertanggungjawab untuk pertumbuhan tumbuhan. Supaya tumbuhan tu bertumbuh ke atas dan ke bawah. Untuk akar lah. Untuk atas tu untuk pucuk. Okay, jadi dia ada zon-zon pertumbuhan dia. Zon pertumbuhan ni ada 3. Okay, ada 3. Pertumbuhan ni maksud dia adalah perubahan yang berlaku daripada peringkat zygot sampailah ke peringkat matang. Jadi hujung pucuk dengan hujung akar ni, okey, sebab dia ada meristem kat situ, dia mengalami pertumbuhan kat situ. Jadi dia ada 3 zon pertumbuhan sel. Yang pertama zon pembahagian sel, kedua zon pemanjangan sel, ketiga zon pembezaan sel. Nanti kita tengok one by one. Pertumbuhan yang berlaku dalam zon-zon ini adalah pertumbuhan primer tumbuhan. Jangan kalut. Pertumbuhan primer ni maksudnya pertumbuhan untuk memanjangkan tumbuhan. Kalau pertumbuhan sekunder untuk melebarkan tumbuhan. Okay. So tak apa, kita pergi dulu tengok. Saya nak tengok gambar ni dulu Okay. Kalau kamu tengok gambar pucuk ni, kamu akan nampak meristem apex, hujung pucuk. So kat sini ada meristem. Warna merah, meristem. Kat sini ada meristem. Saya pun buatlah ni. Okay. So zon pertumbuhan ada 3. Mula-mula zon pembahagian sel, kedua zon pemanjangan sel, ketiga zon pembezaan sel. Jadi apa yang berlaku sebenarnya? Begini. Bila zon pembahagian sel ni bermula, maka pertumbuhan bermula. Jadi bila meristem ni dia membahagi, dia akan tambahkan bilangan sel dia. Dia akan tambah. So bila dia tambah, sini pun membahagi juga. Jadi dia akan memanjangkan pucuk tu ke atas. Itu satu. Dan satu lagi, dia akan tolak
sel-sel yang dia dah bahagi sebelum ni ke belakang. Dia akan tolak ke belakang. Sel-sel banyak-banyak ni dia akan tolak ke belakang. Yang ke depan ni terus ke depan lah. Maksudnya sambil dia panjangkan, dia tolak yang terdahulu tu ke belakang. Jadi bila dia tolak meristem tu ke belakang, meristem tu masuk ke zon pemanjangan sel. So, bila meristem ni masuk ke zon pemanjangan sel, apa yang berlaku? Apa yang berlaku ialah sel-sel meristem tu dia akan ambil air, dia akan ambil nutrien. Ambil air, ambil nutrien. Dekat zon pemanjangan sel ni dia ambil air, ambil nutrien. Okey, jadi dia tambah air dengan nutrien dalam vakuol dia. Tahu vakuol tak? Tengok ni gambar vakuol. Vakuol ni, vakuol. Ni nukleus. Okey, ni dinding sel. So dia ambil air dengan nutrien masuk dalam. Okey, jadi vakuol ni akan mengembang. Jadi bila dia mengembang, dia akan bercantum dengan vakuol sebelah dia. Lupa nak cakap. Kalau meristem, vakuol dia banyak kecil-kecil. Jadi vakuol yang kecil-kecil dalam meristem tadi tu, bila dapat air dengan nutrien, dia akan mengembang dan bergabung dengan vakuol sebelah dia. Maka dia akan jadi begini. Dia akan jadi begini. Senang cerita, bila sel meristem masuk zon pemanjangan sel, dia akan memanjang. Itu je. The cells elongate. Vakuol tu akan tolak dinding sel. Itulah nama dia zon pemanjangan sel. So kalau saya nak betulkan lukisan kat sini, kamu boleh lukis macam ni. Ni meristem. Meristem. So bila masuk pemanjangan sel, dia akan jadi panjang macam ni. Ibarat dia lah. Panjang macam ni. Sebab air dan nutrien. Dan vakuol-vakuol tu dia akan bercantum menjadi satu vakuol yang besar. Proses pencantuman vakuol tu kita panggil dia pemvakuolan. Pada tahap ni, tisu vaskular mula terbentuk. Tisu vaskular apa? Xylem, phloem. So bila meristem ni terus membahagi. So dia akan tolak sel yang terdahulu tu ke belakang. Jadi yang dekat pemanjangan ni pun akan pergi ke bawah lagi. Benda tu berulang-ulang sampailah bila-bila. Okey. So zon pembezaan sel. Zon pembezaan sel ni ialah apabila sel-sel yang dah memanjang tadi tu, dia dah sampai saiz yang maksimum. Dah maksimum dah, tak boleh besar lagi dah. Dah maksimum, maka dia start membeza. Membeza menjadi sel-sel yang khusus yang ada fungsi. Iaitu dia akan membeza menjadi xylem, membeza jadi phloem, beza jadi cortex, beza jadi epidermis, beza jadi rambut akar, beza jadi sel pengawal dan sebagainya. Zon pembahagian sel. Nak tengok kamu faham ke tak, kita tengok balik. Okey, berlaku kat mana? Meristem, apex saya dah sebut tadi. Dekat hujung mana? Pucuk dengan? Akar. Akar, very good. So meristem ni membahagi secara mitosis. Lepas tu pertambahan bilangan sel menyebabkan peningkatan kepanjangan batang. Saya dah sebut. Jadi dia akan memanjang ke atas. Okey, semasa sel baharu terbentuk, sel yang terbentuk sebelumnya akan ditolak ke zon pemanjangan. Nampak? Jadi yang sebelumnya akan ditolak ke zon bawah lagi. So kamu boleh tengok meristem, ini bentuk dia. Dia ada vakuol kecil. Okey, vakuol tahu kan untuk isi air, makanan dan sebagainya lah. So ada sitoplasma, ada nukleus. Okey, jadi bila meristem ni ditolak ke zon pemanjangan, apa akan berlaku kat situ? Dia akan mengalami pertambahan saiz. Macam yang cikgu cakap tadi, dia akan serap air, dia akan serap nutrien masuk dalam vakuol. Jadi bila vakuol tu menjadi besar macam ni, dia akan mendekati satu sama lain. Ni meristem. Okey, so dia akan bercantum vakuol tu, berlakulah pemanjangan sel meristem tadi. Pemanjangan. Waktu ni dia dah membeza belum? Belum. Pandai. Pandai pun. Okey, vakuol kecil tu mengalami pemvakuolan. Bercantum vakuol dia. Okey, lepas tu dia tolak dinding sel, jadilah panjang. Zon pembezaan sel, bila sel tu membeza menjadi khusus, ada fungsi. Dan bila dia membeza, dia akan bentuk tisu kekal. Okey, untuk akar, dia punya zon pembezaan dia semua tu, dia terbalik dengan pucuk sebab dia dari bawah. So, pembahagian dia paling bawah sekali. Pemanjangan dia yang kedua, pembezaan yang ketiga. Nampak tak? Dia membeza jadi apa ni kelas? Tengok. Rambut akar. Okay, very good. Lepas tu dia tisu matang.
Clear, faham. So kat sini kalau kamu nampak dia ada jidal akar. Jidal akar ni ada function dia. Jidal akar ni adalah root cap. Bahasa Inggeris root cap. Jadi kenapa jidal akar ni kena ada? Meristem kat sini tau. Jidal akar ini dia akan melindungi akar lah. Melindungi akar dan meristem semasa dia menembusi tanah. Maksudnya dia menembus tanah. Tanah keras tau. Jadi jidal akar ni dia akan hasilkan pelincir. Lepas tu dia akan lalu kat tanah tu dan dia akan haus. Bila haus, meristem tadi tu dia akan ke depan. Dia akan ke depan dan dia akan ganti jidal akar tu. Dia akan buat jidal akar yang baru. Lepas tu bila jidal akar ni haus lagi, dia akan sama juga. Dia akan ganti, dia akan buat jidal akar yang baru. Sebab jidal akar ni sebenarnya berasal dari meristem. Jadi itulah cara akar memanjang. Jenis pertumbuhan. Tadi zon pertumbuhan, sekarang jenis pertumbuhan. Pertumbuhan ada dua, saya dah sebut tadi. Yang pertama pertumbuhan primer. Yang kedua pertumbuhan sekunder. Apa beza primer dengan sekunder? Ingat, kalau pertumbuhan primer ni adalah pertumbuhan untuk tambah panjang. Very good. Tambah panjang tumbuhan. Kalau sekunder, Melebar. pertumbuhan untuk tambah lebar ataupun bahasa saintifik dia diameter ataupun ukur lilit. Pertumbuhan primer bla bla bla, dia berlaku start percambahan dia dah berlaku. Start percambahan dia dah berlaku. Dialami oleh semua tumbuhan Ingat, tak ada tumbuhan yang tak mengalami pertumbuhan primer untuk menambah panjang batang dan akar. So, untuk pertumbuhan sekunder, dia berlaku kepada kebanyakan tumbuhan eudicot. Apa eudicot? Eudicot ni maksudnya tumbuhan dicot. Dicotyledon. Yang ada dua cotyledon. Kan dulu kita belajar urat jejala lah, urat selari lah. Apa benda tu? Dicot monocot kan? So eudicot adalah dicot. Sama je. Tak tahu kenapa dia guna eudicot. Okay, pertumbuhan sekunder berlaku kepada kebanyakan tumbuhan eudicot. Tapi hanya sebilangan kecil monokot. Monokot biasanya dia tak buat sekunder. Tapi ada certain je yang buat sekunder. Kita tengok pertumbuhan primer dulu. Dan sama macam yang cikgu explain tadi. Okay. Pada hujung pucuk, primordium daun dan primordium tunas akan tumbuh membentuk daun serta pucuk baru. Primordium daun. Primordium daun ni maksud dia akan jadi daun. Daun awal lah, daun awal. Macam kita belajar sel germa primordium dekat spermatogenesis, ingat? So primordium daun ni daun awal lah. Jadi dia akan jadi daun nanti. Macam tu. Primordium tunas ni macam tunas awal lah. Nanti dia akan jadi tunas. Macam tu lah. Nampak ni. All the leaf primordium. Maksudnya dia nak jadi daun ni. Yang ni pun nak jadi daun. Younger primordium ni. New leaf primordium. Pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder, okay, maksud dia nak tambah diameter atau ukur lilit. Jadi kalau pertumbuhan primer adalah hasil tindakan meristem apex, hujung akar dengan hujung pucuk. Tapi kalau pertumbuhan sekunder ni hasil dari pembahagian meristem lateral, iaitu cambium vascular dengan cambium gabus. Ingat tu. Cambium vascular ni ada kat mana? Dia ada dekat antara tisu phloem dengan tisu xylem. So saya lukis sikit lah. Ni nampak ni. Okay, ni batang. So sini. Tu macam ni, macam ni, macam ni. So kita label yang ni adalah phloem. Yang ni adalah xylem. Okay. So garisan yang merah ni, ini adalah cambium vascular. Faham? Okay. Lepas tu ada lagi satu garisan dekat bawah epidermis warna biru ni. Ini adalah cambium gabus. Jadi cambium vascular dengan cambium gabus ni nanti dia akan membahagi macam meristem apex dan menjalankan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder pada batang. So batang kamu boleh nampak sini. Ini adalah cambium vascular. Di tengah-tengah antara xylem dan phloem. Tengok betul-betul, nanti tak faham. So apa yang jadi, cambium vascular ni membahagi. Dia macam meristem apex tadi. Dia membahagi. So kalau saya cerita macam ni. Ni cambium vascular. Dia akan membahagi ke dalam.
dia akan membahagi keluar. Dia akan buat satu lapisan dekat dalam, satu lapisan kat luar. Macam tu cara dia. So kalau kamu tengok gambar ni, saya fokus sikit. Okay. Nampak cambium vascular ni, dia akan mula pembahagian sel. Lepas tu dia akan membahagi ke dalam dan membahagi keluar. Apa yang dia buat? Dia buat dua-dua struktur sekunder. Iaitu kalau dekat dengan xilem ni, ini adalah xilem sekunder. Ini adalah phloem sekunder. Faham tak? Maksudnya dia bentuk xilem dengan phloem tapi yang sekunder. Daripada dia ke dalam dan keluar tu. Okay. So xilem yang maintain daripada awal tadi, ni kita panggil dia sekarang xilem primer. Dia akan makin ke dalam sebab kena tolak. Dan yang kat sini adalah phloem primer. So bila cambium vascular ni, bila cambium vascular ni, dia membahagi ke dalam dan dia membahagi keluar. Okay, dia bentuk yang baru ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni. Bentuk yang baru ni. Dia akan memampatkan xilem primer yang asal. Mampat. Dia akan mampatkan xilem primer yang asal ni. Dia akan tolak, push. Push ke mana? Dia push ke empulo. Tahu kan kalau batang pokok, dia ada satu yang kat tengah ni. Tu kita panggil dia pit. Bahasa Inggeris pit, bahasa Melayu empulo. Nanti lama kelamaan, xilem primer ni dia akan jadi lapisan kayu yang sangat-sangat kuat. Nanti. Bila dia tolak ni, okay, bila dia hasilkan phloem sekunder, maka secara logiknya dia membesarkan batang tu kan sebab dia tolak kan. Phloem sekunder tu tolak kan. Bila tolak, lama-lama epidermis ni akan merekah. So next, xilem sekunder menebal. Sebab nampaknya mula-mula dia buat satu xilem sekunder, lepas tu dia buat lagi satu xilem sekunder. Senang cerita, dia buat satu xilem sekunder, lepas tu dia buat lagi satu xilem sekunder baru, dia akan tolak. Maksudnya dia buat bukan selapis dia tahu. Dia buat mungkin banyak-banyak untuk tambahkan lagi diameter batang tu. Okay. Jadi bila dia buat macam tu, okay, jadi pertumbuhan berlaku, batang makin lebar, epidermis merekah. Jadi apa yang jadi lepas tu, cambium gabus. Cambium gabus yang ada kat sini, dia akan membahagi pula. Tadi cambium vascular dah membahagi. So cambium gabus ni akan membahagi keluar dan ke dalam. Apa yang dia buat? Cambium gabus ni apa yang dia buat? Dia akan buat, pertama, dia akan buat cortex. Kat luar dia akan buat gabus. Okay. Sebab tadi epidermis dah merekah, maka gabus ni akan ganti tugas epidermis. Dia pula akan jadi kulit kepada batang tadi. So sini adalah xilem primer. Okay, ni xilem sekunder. Ini adalah phloem sekunder. Ini adalah phloem primer. Lepas tu dekat sini boleh tengok epidermis merekah. So dia tak ada epidermis dah. Jadi yang ganti dia adalah gabus. Gabus sebagai epidermis. Lepas tu gabus ni terhasil daripada pembahagian cambium gabus. So cambium gabus ni membahagi, dia akan hasilkan gabus, dia akan hasilkan cortex. So gabus dengan cambium gabus ni dia akan bergabung. Bergabung ganti epidermis punya tugas lindungi batang pokok. Gabus dengan cambium gabus ni kita panggil sebagai peridermis. So pertumbuhan sekunder pada akar. So mula-mula biru muda ni cambium vascular. Saya fokus sikit. So cambium vascular ni membahagi. So bila cambium vascular ni membahagi, dia akan membahagi keluar dan ke dalam. Sama juga. Dia akan membahagi, lepas tu dia akan hasilkan, mana ni? Ni. Dia akan terus hasilkan, mana cambium? Ni cambium. Dia akan hasilkan ke dalam adalah xilem sekunder. Lepas tu keluar dia akan hasilkan phloem sekunder. Ni phloem sekunder yang biru muda ni. Tu cambium vascular. Itu yang dia buat lah. Okay. So kat sini phloem primer tadi. Dan last sekali, daripada bentuk macam tu, dia akan jadi bulatan yang lengkap. Maksudnya, cambium vascular tadi daripada bentuk bintang ni, dia akan jadi bulatan lengkap ni. Gelang lengkap. So, dia akan asingkan betul-betul nampak lah. Jadi yang ni xilem primer. Lepas tu yang ni xilem sekunder, phloem sekunder.
Lepas tu phloem primer. Dan ada cortex. So tengok ayat dia, sel kambium vaskular membahagi dengan aktif, membentuk gelang yang lengkap. Sel dalam kambium membahagi ke arah dalam, bla bla bla, jadi xylem sekunder, ke arah luar phloem sekunder. Sebabkan aktiviti kambium vaskular akan menjadi semakin tebal, kambium gabus membahagi dengan aktif untuk membentuk sel gabus. Gabus memberikan pelindungan kepada tisu akar. Okey, cuba tengok xylem sekunder ni. Ni semua xylem sekunder Semua ni xylem sekunder. Lupa cikgu nak bagi tahu. Xylem sekunder ni nama lain dia adalah kayu. Xylem sekunder dia will form woods. Dia akan membentuk kayu dalam batang tu. So xylem sekunder ni lah kayu sebenarnya. Jadi xylem sekunder ni dia ada warna cerah dengan warna gelap. Kenapa ada perbezaan warna ni? Dia bergantung pada musim. Kalau musim bunga, warna cerah. Kalau musim panas, warna gelap. Ni kita panggil dia annual ring. Gelang tahunan. So orang kira usia pokok ni dia kira annual ring ni berapa. Satu annual ring tu 1 tahun Okay, ni contoh gambar real lah, tengok. Kalau kamu tengok sini, cuba cam. Ni apa ni? Siapa tahu? Xylem. Xylem. Xylem apa? Sekunder. Yes, ini xylem sekunder. Semua ni xylem sekunder. Xylem primer tadi sebab dia dah kena mampat tadi. Mana xylem primer? Ni xylem primer ni. Ni xylem primer ni. Ni yang garisan ungu ni. Kecil je. Ni xylem primer. Yang ni pit atau empulo tadi. Clear So xylem sekunder ni dia akan dia macam mana nak cakap bila pertumbuhan sekunder ni berlaku, dia akan berterusan berlaku tau. Maksudnya dia akan buat sekali xylem sekunder. Lepas tu next time dia tambah lagi satu lapis xylem sekunder. Lepas tu dia tambah lagi xylem sekunder. So sebenarnya yang sangat penting dalam pertumbuhan sekunder ni, xylem sekunder. Sebab xylem sekunder ni dia akan membentuk kayu tau. Jadi dia akan jadikan batang tu kuat dan dia akan melebarkan batang tu. So kiranya phloem sekunder, phloem primer tu dah tak berapa nak penting tapi penting juga untuk angkut makanan. Tapi tak sepenting xylem sekunder. Okay. Yang ni adalah phloem primer, sini adalah phloem sekunder. Biasanya tumbuhan berkayu yang buat pertumbuhan sekunder. Kita boleh tengok sapwood, hardwood ni. Sapwood dengan hardwood ni, dua-dua ni adalah xylem sekunder. So nampak bark. Bark ni kulit kayu kan. Dia adalah living phloem. So ini adalah phloem. Phloem yang kat dalam tu. Lepas tu peridermis. Dia terbina daripada kambium gabus tadi dengan gabus. Okay, you can see here. Yang ni nampak tak? Ini adalah xylem primer. Sikit je. So yang banyak-banyak ni adalah phloem sekunder. Phloem lagi. Xylem sekunder. Sorry. So ini adalah sekali pembahagian. Nampak? So ni kalau annual ring ni setahun. Ni setahun. Ni setahun. Macam tu. So boleh tengoklah berapa tahun pokok tu. Okay, boleh So ni adalah phloem primer yang bentuk macam segitiga. Yang tepi-tepi ni phloem sekunder. Lepas tu ada cortex kat sini. Lepas tu ada kulit kayu. Okay, so cortex. Okay, ni primary phloem. Lepas tu secondary phloem sini. Lepas tu ada secondary xylem. Lepas tu ada primary xylem dengan pit. Ni pit. Okay, clear empulur. Pertumbuhan sekunder, tumbuhan monokot. Monokot biasanya tak buat pertumbuhan sekunder sebab biasanya dia tak ada kayu, dia tak berkayu. So what for dia nak buat pertumbuhan sekunder? Pertumbuhan sekunder ni tujuan dia untuk bagi dia besar, lebar, untuk dia angkut air lagi banyak, untuk dia bertumbuh lagi tinggi sebab dia berkayu dan untuk pastikan umur dia lagi panjang. Kalau tumbuhan-tumbuhan renek ni tak perlulah sekunder kan. Tapi ada juga tumbuhan monokot yang mengalami pertumbuhan sekunder. Ada. Beberapa saja. Dracaena sp, Aloe sp dengan apa ni sebutan saya tak tahulah. Agave sp. Kepentingan pertumbuhan primer apa dia? Pemanjangan. Lagi phloem primer boleh angkut hasil fotosintesis. Xylem primer dapat angkut air dan garam mineral. Ni baca sendirilah. Kalau sekunder ni sebab apa? Nak bagi tumbuhan tu lebih stabil. Tambah diameter batang sesuai dengan ketinggian tumbuhan. Maksudnya kalau tumbuhan tu meninggi tapi batang dia stay kurus je, tak kuat dah tumbuhan tu, betul tak? Dia akan tumbang.
That's why dia kena lebarkan batang tu. Memberi sokongan pada tumbuhan, bagi dia lebih banyak tisu xylem untuk dia angkut air dan lebih banyak tisu phloem untuk angkut makanan. So untuk tujuan seterusnya, tumbuhan sekunda ni untuk ganti tisu xylem yang rosak dan tisu phloem yang rosak. Kalau dia tak ada pertumbuhan, macam mana dia nak ganti yang rosak? Mestilah dia kena ganti sebab tu ada pertumbuhan. Okay, masukkan kulit kayu yang kuat, bla bla bla, berikan perlindungan terhadap pokok, terhadap kehilangan air, kecederaan fizikal dan serangan patogen. Patogen apa? Bakteria. Bakteria ke virus ke yang menyebabkan penyakit. Mampu hidup lebih lama. Saya dah cakap dah, hidup lebih lama meningkatkan peluang menghasilkan biji benih dan membiak. Okey, persamaan semua ni boleh baca sendiri tak? Boleh. Kepentingan dia dari segi ekonomi. Cepat. Kayu balak. Menghasilkan kayu balak seperti Soria SP dengan bla 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 ni. Tahu kan? Merantingan cengal. Okey, digunakan sebagai struktur rumah bla bla bla. Ni baca sendiri. Gelang tahunan menyebabkan perabot kelihatan menarik. Kayu dan kulit pokok setengah tumbuhan menghasilkan resin dan minyak ni. So boleh guna untuk buat varnish, bahan pelekat, minyak wangi, bla 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 ni. Boleh search sendirilah resin dengan minyak ni. Tumbuhan berbunga boleh jadi tumbuhan hiasan, jualan buah menjana ekonomi negara. Okey, tu je setakat ni. Terima kasih. Bye.